Sebenarnya tuan-tuan, saya dah cemuih nak buat video pasal Rafizi Ramli ni tau. Banyak sangat video saya buat kritik beliau dan sebagainya sebab saya takut dia koyak. Tapi tuan-tuan, kalau dia cakap benda yang bersalahan dengan asas ekonomi itu sendiri, kalau dia membawa naratif yang pelik-pelik, saya nak buat macam mana? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, tonton video ini terlebih dahulu. Orang mungkin tak hargai sekarang, tapi rakyat akan mula rasa secara perlahan-lahan. Apa yang lagi penting? Lapangan terbang sebiji dekat Kulim ataupun jalan beribu-ribu kilometer yang kita pastikan jalan ini dibaiki, diselenggara dengan baik, jalan tidak berlubang-lubang. Kita pilih jalan saudara-saudari. Sebab itu kami tambah peruntukan tambahan 1 bilion ringgit tau untuk baiki jalan seluruh Malaysia. Orang katalah apa kamu buat? InsyaAllah orang akan mula merasa jalan di kampung-kampung pun cantik lepas ini. Jalan di pedalaman pun setaraf dengan jalan di bandar. Tidak seperti keadaan yang mana peruntukan untuk jalan, untuk hospital daif, untuk sekolah daif ni tak dapat, yang kita duk sibuk bina benda-benda besar yang hanya kroni dan orang tertentu saja dapat. Jadi itu tanggungjawab sama saya lah, maksudnya bagi duit pastikan semua dapat. Di sini kita boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rafizi Ramli kata apa tahu? Kenapa kerajaan tidak memberikan komitmen untuk membantu pembinaan KXP? Sebab duit yang banyak-banyak yang bilion-bilion itu lebih baik digunakan untuk bina jalan raya, untuk memperbaiki prasarana, baiki balai raya dan macam-macam lagi. Benda itu semua memang betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tidak nafi. Prasarana itu adalah penting untuk penduduk rakyat Malaysia ini tak kira di mana pun. Tetapi kalau kita nak cerita tentang pembaik pulihan jalan raya lah, pembaik pulihan bangunan dan sebagainya, kita kan ada peruntukan MARIS. Peruntukan MARIS ini memang diberikan setiap tahun kepada negeri-negeri untuk membaiki prasarana mereka, betul tak? Jadi tak timbul soal kita kena ada peruntukan tambahan untuk tolong baiki jalan dan sebagainya. Sebab benda itu memang sudah ada, memang sudah berlaku, tak ada masalah. Sekarang kita cerita tentang KXP. KXP ini tuan-tuan dan puan sekalian sebenarnya merupakan satu lapangan terbang yang akan memberikan nilai tambah kepada Kedah Aerotropolis. Di mana KXP ini seperti mana yang banyak kali disebutkan oleh Menteri Besar Kedah iaitu Sanusi Makno, merupakan lapangan terbang untuk kargo. Tahu tak kargo? Freight. Untuk barangan dagangan. Untuk penumpang, mereka kekal dekat Penang, tak ada masalah. Tetapi KXP ini adalah fokusnya untuk perdagangan semata-mata, untuk perindustrian, untuk industri. Boleh faham Jadi sebenarnya kenapa perlukan KXP? Supaya untuk merancangkan aktiviti dekat Kedah Aerotropolis tersebut. Sekarang kita tahu, kerajaan di Kedah telah merancang untuk membuat satu kawasan hub industri yang besar-besaran dekat Kulim itu kan. Jadi di situlah kita akan ada banyak kilang, banyak perusahaan dan macam-macam lagi. Jadi KXP ini adalah perlu untuk memberikan nilai tambah, memudahkan urusan logistik untuk membangunkan Kedah Aerotropolis tersebut. Jadi jikalaulah kawasan perindustrian Kedah Aerotropolis ini benar-benar dapat membangun, benar-benar berjaya dan sebagainya, nombor satu, Kedah akan mendapat pertumbuhan KDNK yang sangat-sangat tinggi, memberikan banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Tak adalah nanti korang duk komplain, oh orang Kedah kenapa nak merantau pergi dekat negeri lain, betul tak? Yang keduanya, bila KDNK Kedah ini naik, secara tidak langsung ianya akan memberikan hasil tambahan kepada kerajaan, akan menambahkan duit kerajaan dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kerajaan akan dapat banyak dana daripada negeri Kedah, akan meningkatkan KDNK negara secara keseluruhannya, betul tak? Anda pernah tak main SimCity? Rafizi, saya nak tanya sekarang ni, anda pernah tak main SimCity? Jikalau anda main SimCity, perkara pertama yang anda buat ialah anda mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan bangunan-bangunan untuk perusahaan dan sebagainya. Dan bila bangunan untuk perusahaan itu telah diwujudkan, kiranya pelaburan untuk perniagaan itulah anda dah mulakan, secara langsung anda akan menambah baik prasarana seperti jalan raya lah, pengangkutan lah sebagainya di kawasan sekitarnya, betul tak? Sebab benda itu jalan seiring. Tak ada orang lah bang buat lapangan terbang cantik, tapi lepas tu jalan semua berlubang sana berlubang sini. Allahu Akbar. Tak pernah dibuat oleh manusia mahupun jin. Jadi, apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah dan juga kerajaan di Kedah pada ketika ini ialah mereka ada RM1,000. Dan RM1,000 itu, kalau ikut perangai Rafizi, tak apalah RM1,000 ini kita tak payah nak melabur apa-apa. Kita gunalah beli beras lah, beli baju lah, beli tepung lah, macam-macam. Habiskan saja RM1,000 itu. Tetapi kalau kerajaan di Kedah, RM1,000 yang mereka ada itu, mereka tolak RM200 untuk beri barang keperluan pada ketika ini. Selebihnya mereka laburkan. Nanti akan dapat lagi banyak duit.
dapat lagi banyak dividen. Lagi banyak dapat duit, lagi banyak dapat dividen, mereka akan dapat tambah pendapatan. Elok-elok cuma ada 1,000, tengok-tengok ada 10,000, 20,000 pada masa akan datang. Ini asas ekonomi. Jadi untuk kerajaan melaburkan duit bagi membantu pembinaan KSP ini sebenarnya bukan untuk negeri Kedah tuan-tuan, bukan untuk Sanusi, tetapi untuk negara ini secara keseluruhannya. Ini baru betul asas ekonomi. Rasa-rasanya kan budak tingkatan 5 yang baru belajar ekonomi pun mereka tahu benda ini sebenarnya. Tak payah jadi menteri pun. Tapi itulah, sekarang kalau kita cakap lebih-lebih, koyak. Nanti kata kita ini terjuk pandai. Nak kata kita ini palatau dan sebagainya. Tetapi bak kata Nazri Hamdan, nampak sangat Rafizi Ramli ini tidak sesuai untuk menjadi Menteri Ekonomi. Sebab dia memang kurang pasal asas ekonomi itu sendiri. Semua orang tahu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak membangunkan salah satu tempat dan juga negara itu sendiri, kita kena masukkan prasarana untuk perniagaan, perindustrian. Pelaburannya kena banyak dekat situ. Di situ baru kita dapat banyak duit. Semua jalan kita boleh repair, tak ada masalah. Sebab apa? Duit sudah banyak. Tapi kalau ikut cara Rafizi, inilah dia. Ada 1,000, habis beli barang-barang, tak ada simpanan, tak ada pelaburan. Apa jadi? Kita dah banyak kali kata dah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tukarkan sajalah Menteri Ekonomi ini kepada orang lain. Seperti Datuk Joe sebagai contohnya. Tapi macam mana kita tahu, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.